Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Semua sihat? Sihat. Sihat. Dah ready ke belum? Dah ready ke belum ni nak belajar? Sihat, cikgu. Sihat. Dah Sudah. ready dah. Okay, sekejap Dah, cikgu. Dah nampak? Nampak cikgu. Sekejap Okay, semua. Awak rasa apa yang kita akan belajar hari ni berdasarkan gambar yang saya tunjuk ni? Hello, semua ada ke tak tu? Ada, cikgu. Makanan, Pasal cikgu. makan. Pasal Jangan makan. Mana je? masak. Makanan spaghetti. Nasi ayam. Makanan, cikgu. Oh, okay, makanan. Bukan nak belajar masak Ekonomi tak ada belajar masak, bukan ekonomi rumah tangga. Okay. Saya nak tanyalah kan. Kalau dua benda ni, dua makanan ni ada atas meja dan awak perlu beli. Duit awak, okay macam ni. Situasi macam ni. Awak masing-masing ada RM10 kan? Dengar tak? Dengar. Dengar, cikgu. Okay, Jelas. masing-masing ada RM10. Lepas tu, harga nasi ayam RM7. Dengar. Harga spaghetti RM8. Awak nak dua-dua. Tapi awak hanya ada RM10 je. So macam mana awak nak buat? Kena pilih salah satu. Beli nasi ayam. Beli nasi ayam, okey. Jawapan, siapa yang cakap pilih salah satu tu? Saya. Nasha. Oh, Nasha. Kalau Nasha pilih apa Saya pilih nasi ayam kot. Nasi ayam kot. Okey. Nasi ayam RM7 kan? Okey. Nasha dah beli nasi ayam. Jadi, Nasha mampu tak lagi dengan duit RM10? Nasha dah beli nasi ayam. Nasha mampu tak lagi untuk beli spaghetti tu? Tak mampu. Tak mampu. Sebab tak cukup duit lah kan? Ya, betul. Okay, so siapa boleh bagi tahu? Okay, cikgu bukan saja-saja tahu cakap benda ni sebab ni merupakan topik yang akan kita belajar pada hari ini. So, siapa yang boleh bagi tahu tajuk apa yang kita akan belajar pada pagi ni? Berdasarkan gambar-gambar dan situasi yang cikgu bagi. Membuat pilihan. Buat pilihan. Lagi? Kos lepas. Kos lepas lagi? Masalah asas ekonomi. Salah asas ekonomi. Okay, lagi? Kurang duit. Kekurangan. Kurang duit. Okay. Okay, betul semua tu. Okay, sekejap Okay, hari ni kita akan belajar mengenai kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okay. Okay, sebelum kita pergi pada kekurangan, pilihan dan kos lepas, kita kena ingat balik apa itu maksud ekonomi. Okay, saya nak cikgu nak seorang yang baca. Apa itu ekonomi? Volunteer, sebelum cikgu panggil. Saya, cikgu. Okay, siapa tu?
Ni, baca semua ke? Yang ilmu ekonomi je. Okey. Ilmu ekonomi ditakrifkan sebagai kajian sains sosial tentang bagaimana manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey. Terima kasih, Nick. Okey. Sumber ekonomi ni, siapa yang tahu sumber ekonomi ni? Kenapa diam je ni? Apa itu sumber ekonomi? Yang 4 tu ke cikgu? Buruh tanah. Buruh tanah, Modal. modal dan Usahawan. dan usahawan. Okey, sumber ekonomi ada 4. Buruh, modal, tanah dan usahawan. Okey. Keempat-empat benda ni ada sumber yang sangat terhad tapi untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Awak fahamkan maksud kehendak yang tidak terhad tu? Macam okey, kita semua ada kehendak dan kehendak kita sangat-sangat tidak terhad. Faham maksud kat situ? Faham, cikgu? Okey, siapa tu? Nadia? Ha. Okey Nadia, apa kehendak Nadia yang Nadia nak sangat-sangat? Beli emas, cikgu. Beli emas. Okey, buat masa sekarang lah kan? Ha. Okey, Nadia mampu tak kalau nak beli esok? Tak mampu. Tak mampu sebab sumber ekonomi yang terhad, kewangan yang kurang, betul tak? Betul, cikgu. Okey. So kita akan pergi kepada analisis definisi ekonomi. Okey. Lepas ni kita akan belajar bagaimana gelagat manusia dan masyarakat menggunakan sumber ekonomi yang terhad, 4 benda tu untuk memenuhi kehendak manusia itu sendiri yang tidak terhad. Okey. Kehendak manusia yang tidak terhad untuk memiliki sesuatu barang, maksudnya kalau boleh dia nak semua je atas dunia ni, kehendak kan, tapi belum tentu kita mampu miliki. Okey, seterusnya yang C, sumber ekonomi yang sedia ada adalah terhad dan tidak mencukupi jumlahnya jika dibandingkan dengan kehendak manusia yang cikgu bagi tahu tadi. Seterusnya, kegunaan alternatif iaitu pilihan. Wujudnya disebabkan masalah ni lah, masalah sumber ekonomi yang terhad ni lah akan wujudnya masalah kekurangan pilihan dan pos lepas. Okey, dekat sini kita dapat tengok kan, nampak tak cikgu punya arrow ni? Nampak. Okey, dekat sini yang biru ni kehendak manusia yang tidak terhad, tapi sumber ekonomi yang terhad. Maksudnya kita punya kehendak tu lebih besar daripada sumber ekonomi yang ada dekat atas muka bumi ni. Faham? Faham. Dan sumber tu adalah sangat-sangat terhad berbanding dengan kehendak kita yang tak apa-apa, yang sangat-sangat tidak terhad ni. Semua tahu nak je. Boleh faham? Okey, seterusnya. Seterusnya, okey, kita akan masuk kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, konsep kekurangan. Tolong baca seorang. Tolong bacakan untuk cikgu slide ni. Kenapa diam? Dah tak ada orang ke? Okey, macam ni lah cikgu panggil lah. Kalau tak ada yang nak tolong baca. Siapa Nasha. Oh, Nasha. Ya, saya. Tolong bacakan untuk cikgu. Ya, saya. Konsep kekurangan Ya, konsep kekurangan. Kekurangan ialah keinginan manusia yang jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi dengan sumber ekonomi yang terhad.
Kehendak manusia tidak terhad kerana perubahan cita rasa, pendapatan dan tingkat teknologi. Cita rasa manusia terhadap sesuatu barang sentiasa berubah dan kemajuan teknologi membolehkan pelbagai jenis barang dan perkhidmatan dihasilkan. Kehendak individu akan berterusan dan tidak terhad. Terima kasih Nasha. Okey, konsep kekurangan. Kekurangan ni berlaku apabila keinginan manusia tu jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan. Macam cikgu cakap tadi, kehendak manusia ni, keinginan manusia ni orang cakap macam terlalu besar. Jadi untuk ekonomi, sumber ekonomi tu hasilkan sesuatu keinginan yang menepati dengan manusia tu sangat terhad. Jadi disebabkan sumber ekonomi tu yang terhad tu wujudnya kekurangan. Okey, kehendak manusia tidak terhad kerana perubahan cita rasa, pendapatan dan tingkat teknologi. Okey. Kita pergi pada cita rasa lah, cita rasa dan tingkat teknologi. Okey, cita rasa manusia terhadap sesuatu barang sentiasa berubah dan kemajuan teknologi membolehkan pelbagai jenis barang dan perkhidmatan dihasilkan. Okey, contohlah kan, seorang perempuan ni, biasalah perempuan kan dia suka benda-benda macam handbag semua tu. Okey, dia dah beli handbag, baru je beli, tapi ada keluaran baru daripada brand yang wow sikit. Dia macam terus, nak beli yang ni lah, sedangkan dia baru je beli. Maksudnya cita rasa dia tu berubah-ubah. Disebabkan tu lah keinginan manusia tu tak terhad. Ada je yang dia nak. Faham? Faham. Okay, konsep pilihan. Siapa yang boleh tolong cikgu baca? Saya cikgu. Siapa tu? Nadia? Ya. Okay. Konsep pilihan, kesan daripada kekurangan sumber ekonomi, maka wujudlah pilihan. Yang kedua, pilihan yang dibuat berdasarkan keutamaan barang atau perkhidmatan. Yang ketiga, merujuk kepada cara penggunaan sumber ekonomi yang terhadap kehendak mengikut keutamaannya untuk mencapai matlamat. Manusia tidak dapat memenuhi semua kehendak mereka. Jadi mereka terpaksa membuat pilihan daripada alternatif yang ada. Contohnya, manusia terpaksa membuat pilihan mengikut keutamaan barang atau perkhidmatan supaya sumber ekonomi diagihkan kepada kehendak yang lebih penting dan barang atau perkhidmatan yang kurang penting dilepaskan. Okay, terima kasih Nadia. Okay, disebabkan adanya kesan daripada kekurangan sumber ekonomi, maka wujudlah pilihan. Macam tadi yang cikgu tunjuk awal-awal tadi, cikgu tunjuk gambar makanan kan. Lepas tu Nasha cakap dia pilih nasi ayam. So dia, disebabkan dia kurang wang, dia harus memilih. Dia nak dua-dua tapi dia harus memilih salah satu. Dan dia pilih nasi ayam. Okay, nasi ayam tu yang menjadi pilihannya. Okay. Pilihan tu perlu dibuat berdasarkan keutamaan barang dan perkhidmatan. Okey, maksudnya kalau nasi tadi, okey, yang mana yang kenyang? Okey, nasi atau spaghetti kan? Okey, confirm lah nasi. So Nasha memilih nasi. Okey, kalau contoh lain macam kalau cikgu lah. Cikgu pergi nak beli barang. Okey, cikgu pergi nak beli buku rujukan. Lepas tu cikgu pun ternampaklah novel sebab cikgu suka novel, tapi duit cikgu hanya ada RM50 je. Kalau buku rujukan tu harga dia RM35. Okey, novel pula RM25. Tak cukup duit cikgu. Maksudnya kalau 35, 25 tak cukup kan duit cikgu. Cikgu hanya ada RM50. So cikgu perlu memilih, cikgu perlu beli buku rujukan atau novel. So kalau cikgu beli buku rujukan, bermaksud yang menjadi pilihan cikgu adalah buku rujukan. Okey, novel tu akan jadi apa? Okey, lepas ni kita akan bincang novel tu dalam kategori apa. Okey. Seterusnya, manusia tidak dapat memenuhi semua kehendak mereka, jadi mereka terpaksa membuat pilihan daripada alternatif yang ada. Okey, alternatif yang macam tadilah, macam cikgu cakap tadi, macam cikgu pilih buku rujukan dan cikgu tak membeli novel. Okey. Contoh yang dekat sini,
manusia terpaksa membuat pilihan mengikut keutamaan barang atau perkhidmatan supaya sumber ekonomi yang diagihkan kepada kehendak yang lebih penting dan barang atau perkhidmatan yang kurang penting dilepaskan. Kena tengoklah keutamaan sesuatu barang. Cikgu nak tanya, apa itu isi rumah? Apa yang faham dengan isi rumah sebelum cikgu pergi kepada konsep isi rumah tu? Siapa tahu apa itu isi rumah? Orang yang duduk di rumah. Hai, orang yang duduk Mak di ayah. rumah. Pula ada. Pengguna cikgu. Aish. Pengguna lagi. Perluan di rumah. Bilangan keluarga yang tinggal dalam rumah. Okay. Adik-beradik. Okay. Baca yang isi rumah punya. Saya cikgu, saya. Siapa tu? Saya cikgu, Afifi cikgu. Okay, baca. Seseorang individu, sebuah keluarga atau sekumpulan individu yang tinggal bersama dan berfungsi sebagai satu unit ekonomi. Okay, terima kasih Afifi. Kita akan kaitkan isi rumah, firma Betul. dan kerajaan. Okay, kita akan kaitkan semua ni isi rumah, firma dan kerajaan dengan masalah sumber ekonomi, iaitu kekurangan pilihan dan juga kos lepas. Okay. Seterusnya firma. Okay, siapa boleh baca ni? Saya cikgu. Okay, baca. Kekurangan. Menghadapi masalah kekurangan faktor-faktor pengeluaran seperti buruh dan modal. Contoh, syarikat AZ Sendirian Berhad berhasrat mengeluarkan tayar kereta atau cermin kereta tetapi kekurangan faktor pengeluaran. Baca lagi ke cikgu? Faktor pengeluaran apa yang dia agak-agak dia kekurangan? Apa tu? Modal. 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 Sebab macam dia perlukan mesin yang berteknologi tinggi. Kekurangan kerajaan. Kerajaan menghadapi masalah kekurangan hasil negara berbanding dengan pelbagai projek pembangunan yang ingin dilaksanakan. Okey, contoh di sini, kerajaan mempunyai perbelanjaan sebanyak RM100 juta bagi 2 projek, iaitu projek pembangunan lapangan terbang dan projek empangan yang masing-masing menelan belanja sebanyak RM95 juta dan RM90 juta. Okey, kerajaan ada hanya mempunyai perbelanjaan sebanyak 100 juta, tapi dia nak buat 2 projek, iaitu projek pembangunan lapangan terbang yang berharga RM95 juta, manakala projek empangan yang menelan belanja sebanyak RM90 juta. Ni lah. Okay. Nick baca yang atas, Nadia nanti baca andaian KKP Okey. Okay. Baca Nick. Keluk kemungkinan pengeluaran KKP. Masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas dapat dijelaskan dengan KKP. Satu keluk yang menunjukkan had maksimum pengeluaran, kapasiti maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada dan tingkat teknologi tetap. Okay. Terima kasih Nick. Okay. Masalah kekurangan ni macam dapat dijelaskan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk macam mana bentuk keluk kemungkinan pengeluaran tu. Okey, Nadia tolong baca yang andaian keluk kemungkinan pengeluaran. Okey. Ekonomi mencapai tingkat guna tenaga penuh, iaitu sumber ekonomi digunakan sepenuhnya dan tingkat pengeluaran yang paling cekap. Sumber ekonomi terhad dan tetap, iaitu sumber ekonomi tidak dapat ditambah dari segi kuantiti atau kualiti. Ekonomi mengeluarkan 2 jenis barang. Tingkat teknologi tetap, iaitu daya pengeluaran sumber ekonomi tidak berubah.
Okey, terima kasih Nadia. Okey, kelok kemungkinan pengeluaran ni kita boleh tengok bila tingkat guna tenaga penuh. Maksudnya dia akan wujud pada tingkat guna tenaga penuh. Maksudnya dekat situ bila dekat kelok kemungkinan pengeluaran ni sumber ekonomi yang 4 tu dah digunakan sepenuhnya dan tingkat pengeluarannya adalah yang paling cekap. Maksudnya di situlah semuanya macam memang dah maksimum dah dekat situ. Tak boleh dah nak tambah, tak boleh nak kurang. Kalau kurang akan menyebabkan berlakunya pembaziran. Inilah bentuk kelok kemungkinan pengeluaran. Kat sini kita nampak kan jadual ni menunjukkan daripada jadual ni kita boleh menghasilkan kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, ini merupakan kombinasi. Okey, ini barang Q dalam unit tau. Semua ni dalam unit. Barang R pun dalam unit. KKP mencerun negatif. Di mana pertambahan Q dengan pertambahan barang Q menyebabkan berlakunya pengurangan barang R. Okey. Nampak dekat ni, saya akan rangkan satu-satu. Tolong tengok. Nanti kalau tak boleh jawab dalam reksa, cikgu denda. Okey. Pertambahan barang Q. Okey, dekat sini Ni paksi barang Q. Okey, ini merupakan paksi barang R. Okey, pertambahan daripada kosong kepada 1 unit menyebabkan berlakunya pengurangan barang R. Okey, di mana? Okay, kita tengok kat sini barang Q kosong, barang R 21. Okey, dekat sini 21. Ada peningkatan barang Q daripada kosong kepada 1 unit, menyebabkan pengurangan barang R daripada berapa unit kepada berapa unit? Dari 21 kepada 20. Okey, kepada 20. Nah, perubahan pengurangan barang R ni tak menentu, tapi pertambahan dalam barang Q ni adalah sebanyak 1 unit. Faham? Dekat sini, titik A kepada F ni merupakan sempadan KKP di mana ianya boleh dicapai tingkat guna tenaga penuh. Dekat sini berlaku tingkat guna tenaga penuh tau. Lepas tu dekat sini juga berlakunya kecekapan pengeluaran dan kapasiti maksimum. Maksudnya dekat sini aja dia boleh pergi. Maksudnya dekat sini lah keempat-empat sumber tu digunakan sepenuhnya. Dan pengeluaran pun sampai situ je yang paling maksimum. Boleh faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, cikgu nak tanya awak, apa maksud titik H ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak cekap. Tak cekap? Okey, kenapa cakap tak cekap? Kenapa dekat titik H tu tak cekap? Tolong huraikan boleh? Apa yang awak faham? Tolong bagi tahu apa yang awak faham je. Sebab dia tak sampai lagi sempadan dia. Maksudnya dia boleh pergi jauh lagi daripada titik tu. Oh, tapi pengeluaran boleh berlaku kan kat situ kan? Boleh, tapi ada pembaziran. Okey, pandai. Siapa ni? Azamuddin. Oh, Azamuddin. Okey. Okey, betul lah apa yang Azamuddin cakap tu dekat titik H ni. Pengeluaran boleh berlaku tapi tidak cekap macam dekat sini titik H ni boleh dicapai, pengeluaran boleh dicapai tetapi wujud ketidakcekapan pengeluaran. Lepas tu dekat sini akan berlaku pembaziran, pengangguran dan lebihan kapasiti. Maksudnya dekat sini ni kita perlukan buruh tapi kita dah buat pengeluaran dekat sini. Kan pengeluaran kita boleh je buat dekat sini dekat sempadan KKP iaitu A, B, C, D, E dan F ni. Jadi kalau kita pilih buat pengeluaran dekat sini, kita akan mengalami kerugian. Lepas tu buruh-buruh yang boleh bekerja tu pun akan mengalami pengangguran, banyak pembaziran. Faham? Faham. Ya ke faham? Okay, tak Ya, apalah, faham. nanti kita akan ada aktiviti. So dekat situlah cikgu boleh tengok awak faham ke tak sebenarnya. Okey, nilai titik H ni kita dah jumpa apa maksud kewujudan dia. Okey, yang Z ni pula kenapa dia wujud? Boleh terangkan? Kekurangan sumber.
kekurangan sumber. Maksudnya pengeluaran dekat sini tak boleh dikeluarkan lah kan? Ya, tak boleh. Okey, sebab semua faktor pengeluaran tu kita dah guna pada sempadan KKP iaitu di kombinasi A, B, C, D, E dan F kan. Maksudnya pengeluaran pada Z tu takkan mampu dihasilkan sebab kita dah tak mempunyai faktor pengeluaran yang mencukupi. Itu kekurangan sumber lah. Faham? Semua jelas tak ni? Jelas, cikgu. Kalau jelas, cikgu nak Jelas, cikgu. teruskan. Okay. So, kita dah di penghujung. Kita akan ke quiz. Semua dah ready ke ni? Sudah. Sudah. Okay, jom. Okay, soalan pertama. Siapa boleh tolong bacakan untuk cikgu? Cikgu nak seorang baca, seorang bagi jawapan. Orang yang berbeza ya. Siapa boleh tolong cikgu bacakan soalan? Saya baca. Saya baca. Okay. Okay, baca Nasha Okay. Ya. Apakah yang menyebabkan peningkatan masalah kekurangan dalam ekonomi? A. Peningkatan produktiviti. B. Pengurangan kehendak. C. Peningkatan mobiliti sumber ekonomi. D. Pengurangan dalam sumber ekonomi. Okay, terima kasih Nasha. Okay, macam ni lah nak Nasha lah. Nasha pilih seorang yang bagi jawapan. Nadia lah, Nadia. Nadia, okay. Jawapan saya D, cikgu. Pengurangan D? dalam sumber ekonomi. Okay, kenapa Nadia cakap D? Kenapa Nadia pilih D? Okay, jom kita tengok jawapan dulu baru cikgu bagi penjelasan. Okay. Okay, betul Nadia. Jawapan dia D, pengurangan dalam sumber ekonomi. Kenapa pengurangan dalam sumber ekonomi? Sebab masalah kekurangan, kita dah bincang kan, masalah kekurangan ni melibatkan kekurangan kekurangan 4 faktor itu iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, sebab itulah menyebabkan peningkatan masalah kekurangan dalam ekonomi. Okey, masalah kekurangan ni kalau dekat sini kita boleh nampak yang ni je pengurangan. Okey, pengurangan kehendak. Okey, kalau pergi kepada bila peningkatan productivity, taklah kan, sebab dia bukan akan menjadi masalah, dia akan menjadi kelebihan. Okey, kita pergi kepada masalah. Bila masalah, pengurangan 2, ada pengurangan 2, B dan D. Okey, kalau pengurangan kehendak, manusia boleh ke kurangkan kehendak? Hello? Tak boleh. Tak boleh sebab kehendak dia memang tak terbatas. Cuma yang menyebabkan dia perlu memilih tu kerana kekurangan, kalau isi rumah kekurangan pendapatan. Betul tak? Betul. Okey, kalau dekat sini kita ambil ni, masalah kekurangan dalam ekonomi. So dekat sini kita boleh tengok pengurangan dalam sumber ekonomi, kekurangan dalam 4 benda tu, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Faham semua? Faham, cikgu. Okey, seterusnya soalan kedua. Okey, tolong baca soalan. Saya, cikgu. Okey, baca Nadia. Maklumat di bawah berkaitan dengan masalah ekonomi. Aimi menggunakan wang saku untuk membeli sepinggan nasi goreng, ayam goreng di restoran Ramli. Aimi tidak memesan minuman kerana tidak ada wang saku yang mencukupi. Apakah kos lepas yang dihadapi oleh Aimi? A. Wang saku. B. Air minuman. C. Restoran Ramli. D. Nasi goreng ayam. Okey. Siapa yang boleh bagi jawapan dekat cikgu? Saya, cikgu. Okey, siapa tu? Asia. Okey. Tolong bacakan jawapan awak. B. Air minuman. Air minuman. Kenapa awak cakap air minuman yang menjadi kos lepas? Kenapa bukan wang saku? Kenapa bukan nasi goreng ayam? Okey. Okey, kita tengok jawapan Okey, betul, air minuman. Okey, macam ni. Wang saku yang tidak mencukupi adalah kekurangan. Okey, menggunakan wang saku untuk membeli sepinggan nasi goreng adalah menjadi pilihan Aimi.
Aimi tidak memesan minuman. Okey, maksudnya betul lah dekat sini menjadi kos lepas. Cuma kenapa awak takut nak jawab soalan cikgu? Lain kali beranikan diri. Boleh? Boleh cikgu. Boleh ke tidak? Okey. Boleh cikgu. Seterusnya soalan okey, soalan terakhir. Okey, tolong baca seorang. Okey, tak ada yang nak baca tak apa. Cikgu akan baca tapi cikgu akan pilih seorang kat sini. So, bersedialah. Okey, soalan 3. Maklumat berikut merupakan satu urutan dalam ekonomi iaitu kekurangan menyebabkan berlakunya pilihan dan pilihan kedua yang terbaik adalah menjadi kos lepas. Okey, apakah yang mewujudkan urutan tersebut? A. Output yang pelbagai untuk memenuhi kehendak yang terhad. B. Modal yang terhad untuk memenuhi kehendak yang pelbagai. C. Permintaan masyarakat yang terhad berbanding dengan pendapatan. Dan D. Usahawan yang terhad untuk menampung kehendak yang tidak terhad. Kehendak yang terhad. Okey. Cikgu pilih Rosayu. Rosayu ada tak? Saya ada cikgu. Ya, ada. Okey, kalau ada jawab. Apa jawapan dia untuk Saya soalan 3? pilih B. Modal yang terhad untuk memenuhi kehendak yang pelbagai. Okey. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, betul Rosayu. Terima kasih. Okey. Maksudnya di sini modal yang terhad untuk memenuhi kehendak yang pelbagai. Modal yang terhad tu modal tergolong dalam faktor pengeluaran 4 tu kan. Betul lah, modal yang terhad untuk memenuhi kehendak yang pelbagai. Okey, kenapa A tu salah? Output yang pelbagai untuk memenuhi kehendak yang terhad. Okey, dekat sini output yang pelbagai untuk memenuhi kehendak yang terhad. Kehendak yang terhad salah. Kehendak adalah kehendak yang tidak terhad. Okey, kalau D, usahawan yang terhad untuk menampung kehendak yang tidak terhad. Kalau D ni, usahawan yang terhad tu dah betul. Untuk menampung kehendak yang tak terhad, kehendak yang terhad tu salah. Sebab sepatutnya usahawan yang terhad untuk menampung kehendak yang tidak terhad. Okey. So sebab dia tak ada tidak dekat sini, jadi salah. So jawapannya modal yang terhad untuk memenuhi kehendak yang berbagai. Okey, dah habis dah kelas kita untuk hari ini. So cikgu nak seorang buat rumusan. Apa yang berdasarkan apa yang kita belajar untuk hari ini? Ada cikgu. Okey, tolong buat rumusan. Tolong bagi rumusan. Apa yang awak belajar hari ini? Hari ini saya belajar mengenai konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Kekurangan maksudnya kekurangan modal untuk mengeluarkan satu barang untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Maka kalau kehendak tu tidak terhad dan untuk keluarkan tu terhad, kita terpaksa buat pilihan yang terbaik dan terpaksa melepaskan yang kedua terbaik. Dan kedua terbaik tu adalah kos lepas berdasarkan KKP. Okey, terima kasih Azri. Okey, betul lah. Apa yang kita belajar hari ini macam dalam hidup kita ni, kita ada keinginan. Keinginan kita ni sangatlah tidak terhad. Tapi sumber ekonomi yang ada atas muka bumi ni adalah sangat terhad. Jadi disebabkan sumber ekonomi yang terhad tu kita perlu membuat pilihan. Nama pun hidup tu pilihan. So kita kena memilih. Dan yang tidak menjadi pilihan kita tu adalah kos lepas walaupun kita nak sangat benda tu. Okey, faham? Okey. Faham. Ni latihan. Faham cikgu? Okey, ni latihan pengukuhan. Soalan ni nanti cikgu akan bagi dekat grup WhatsApp. Cikgu nak awak buat soalan ni. Jawab soalan ni. Lepas tu minggu depan cikgu nak bincang. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Sampai sini saja kelas kita. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa buat kerja rumah. Nanti cikgu nak minta siapa yang tak buat kena denda. Boleh? Boleh. Denda apa cikgu? Boleh cikgu. Adalah nama pun Boleh, pun denda cikgu. mana boleh bagi tahu. Nanti kalau tak siap tu baru kita Siapa denda. yang buat dapat hadiah tak cikgu? Boleh cikgu. Dapat. Cikgu kalau siap awal dapat apa? Dapat apa yang awak faham. Nanti boleh Hadiah bawa apa, ke cikgu? exam.
rahsia. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Bye.